Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama uh, mentadabur ayat-ayat daripada Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman, kebaikan, mengambil pengajaran dan mengamalkan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan semoga semuanya ini menjadi bimbingan kepada hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah, sehinggalah Allah Ta'ala meredai seluruh amal salih yang telah kita lakukan, dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk hari ini kita akan berbincang surah Al-Qasas. Pada minggu yang lalu kita menyentuh mukaddimah surah Al-Qasas yang ada kaitan dengan surah Asy-Syu'ara dan juga surah Taha. Jadi hari ini kita akan masuk surah Al-Qasas yang kita dah sentuh 4 ayat secara umum sahaja. Jadi hari ini kita akan lebih mendalam dan lebih sedikit detail berkaitan tentang ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebutkan melalui surah Al-Qasas. Okey. Baik, jadinya saya jemput kepada tuan-tuan semua untuk sama-sama dengan saya boleh ambil Quran terjemahan yang ada di sekitar rumah kita, ataupun boleh tengok di smartphone kita daripada ayat-ayat Al-Quran surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Ataupun juga tuan-tuan boleh ikutilah live ini dan perhatikan di share screen kita, iaitu teks daripada surah Al-Qasas. Jadi saya nak minta izin daripada Cik Syikin, kita tengok daripada ayat yang kedua, naik sedikit dan kita akan ulangilah sedikit detail daripada surah Al-Qasas yang telah kita sentuh. Baik, yang pertamanya Allah mulakan dengan huruf muqatta'ah ta sin mim. Yang keduanya Allah mulakan dengan perkataan tilka ayatul kitabil mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala tilka. Kalau di sini tuan-tuan diterjemahkan tilka itu sebagai inilah. Sebenarnya tilka itu adalah itulah. Kan dia menunjuk isyarat jauh, tilka. Kalau ini disebut hazihi, kan, di sini, ini di dekat. Tilka ni isyarat jauh. Sebab itu Allah kata tilka ayatul kitab. Kalau tuan-tuan perhatikan pada perkataan al-kitab, ada tempat Allah gunakan perkataan al-kitab, ada tempat Allah gunakan perkataan al-Quran. Dan penggunaan nama-nama Quran ni tak sama, tetapi Allah susun dengan konsisten. Ini dia tunjuk dari sudut i'jazul lughah. Mukjizat bahasa Quran ni dia luar biasa. Dia tak ada kesilapan walaupun kalimah, walaupun huruf ataupun baris. Misal bila Allah kata tilka ayatun, maksudnya itulah ayat-ayat. Itulah ayat-ayat daripada Al-Kitab, iaitu Al-Quran. Kenapa Allah gunakan perkataan Al-Kitab? Allah tak menggunakan perkataan Al-Quran sebab Allah Ta'ala menunjukkan isyarat jauh. Kan? Isyarat jauh. Okay, isyarat jauh tu maksudnya Al-Kitab yang kita terjemah sebagai kitab ataupun buku ni, sebenarnya dia datang daripada perkataan kataba. Kataba ni artinya adalah tulis, kan? Kataba ni tulis. Bila Allah kata itulah isyarat jauh, bererti kitab ini ditulis daripada Lauh Mahfuz. Itu isyarat dia sebenarnya. Dan bila Allah Ta'ala menyebut perkataan Al-Quran, apabila ayat itu merujuk kepada di sini. Maksudnya kitab itu ditulis di Lauh Mahfuz dan dibaca di bumi. Okey, ini nak tunjuk i'jazul lughah lah, tidak ada apa-apa pun, tapi nak tunjuk betapa sempurnanya susunan-susunan daripada Al-Quran. Okey, jadi Allah gunakan perkataan Al-Kitab.
Okay, Alkitab menunjukkan dia adalah kitab yang diturunkan ataupun itulah kitab menunjukkan dia daripada Lauh Mahfuz. Okey. Baik, kemudian Allah menyebutkan Quran yang diturunkan ini bukanlah Quran ataupun kitab yang biasa-biasa tetapi adalah kitab yang Al-Mubin. Okey, kitab yang Al-Mubin. Apa maksud Al-Mubin? Al-Mubin dekat sini iaitu diterjemahkan sebagai jelas. Jelas di sini bererti iaitu jelas, tegas dan juga menerangkan sesuatu perkara yang telah berlaku dan sedang berlaku. Itu perkataan Al-Mubin yang dibawakan maksudnya oleh Al-Hafiz Ibn Kathir di dalam tafsir dia. Maksudnya jelas, tegas untuk menerangkan sesuatu yang telah berlaku dan yang sedang berlaku. Okay, jelas. Sebab itu ayat-ayat yang Allah Ta'ala mulakan dengan Al-Mubin ni, surah Al-Qasas, Allah bercerita tentang kisah Nabi yang terdahulu. Dan cerita tu bukan sikit-sikit tetapi dengan betul-betul jelas dan betul-betul tegas yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Kita baca, kita nampak pengajaran-pengajaran dia. Dan kita boleh pelajari sesuatu. Tidak ada benda yang Allah hiddenkan ataupun selindungi. Allah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Dan sebab itu para ulama menyebutkan apabila Allah Ta'ala menyebut perkataan Al-Mubin, Quran itu adalah Al-Mubin, di awal-awal sebelum Allah Ta'ala masuk kepada isi kandungan satu surah tu, itu menunjukkan banyak ayat-ayat selepas itu ataupun kandungan ayat selepas itu adalah dalam bentuk nakli. Ayat-ayat dalam bentuk wahyu. Dia bukan akli menggunakan logik akal, tetapi adalah ayat-ayat dalam bentuk nakli. Kisah Nabi yang terdahulu ni adalah kisah yang Allah wahyukan. Kan, Nabi tak tahu pun, kita pun tak tahu. Tetapi cerita yang Allah wahyukan. Sebab itu nanti ada kod, ada dialog, ada ucapan, ada watak-watak yang detail diceritakan oleh Allah Ta'ala. Benda ni kita tak tahu melainkan dengan nakli, iaitu melalui wahyu. Okey. Dan bila sebut wahyu, dia bukan sekadar membawa cerita. Okey, hanya menyampaikan, merekodkan, tidak. Tetapi yang lebih utama, dia mendatangkan pengajaran. Okey, dia mendatangkan pengajaran. Saya sebutkan kepada tuan-tuan minggu yang lalu, dalam kehidupan kita, sama ada kita ataupun kita nak didik anak kita untuk jadi orang yang berdisiplin, orang yang betul-betul nak membesar menjadi orang yang boleh mengurus kehidupan dia, dia perlukan kepada 3 perkara cara didikan. Ada 3 perkara. Pertama, setiap arahan ataupun larangan mesti disusuli dengan reason. Kan kita istilahkan 3R kan, mesti ada reason. Ada sebab dan musabab. Kenapa kamu kena buat dan kenapa kamu tak boleh buat. Mesti dengan reason. Okay? Yang kedua, bila kita mendidik anak-anak kita ataupun kita sendiri pun, yang kedua, dia mesti ada repetition, pengulangan. Pesanan tu itu mesti diulang-ulang. Anak kita masuk sekolah tahfiz, selalu kita ulang dia balik, bagi tahu dia, jangan lupa ya nanti kena sentiasa mengulang bacaan, kena sentiasa mengulang. Sampai kita kata, saya tak tahulah, letih lah, asyik ulang benda yang sama. Tapi sebenarnya itulah pendidikan. Memang dia perlu repeat. Dia tak boleh cakap sekali terus faham, tak boleh. Memang itulah repeat. Sebab itu dalam Quran, bila Allah datangkan hukum, Allah datangkan sebab, reason. Bila Allah Ta'ala nak sampaikan sesuatu, Allah Ta'ala akan repeat ayat tu berulang-ulang. Sampai perkataan tu dah duduk dalam kepala kita dah. Bila Allah sebut manusia masuk dalam neraka, dalam syurga, khalidina fiha. Allah bagi tahu, nikmat tu bukan sementara. Kamu duduk selamanya dalam syurga. Ayat tu mesti ada dalam kepala sebab di repeat. Okay? Dalam pendidikan manusia macam tu, mesti ada repeat. Dan setelah ada reason, setelah ada pengulangan di dalam pendidikan ni, yang ketiga lebih penting lah, iaitu mesti ada role model. Kita mesti ada satu teladan. Kita mesti ada satu contoh yang kita nak ikuti. Dan saya nampak tuan-tuan, 3 perkara yang dibawakan oleh masyarakat barat dalam ilmu pendidikan ni sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Ada.
Okey, dan itulah yang kita akan lihat melalui kisah para nabi ni, termasuklah kisah Nabi Musa alaihi salam. Sebab itu surah ni diturunkan pada fasa kritikal Nabi berada di kota Mekah. Okey, iaitu tahun ke-5 Hijrah, tahun ke-5 kenabian sehinggalah ke tahun ke-10 kenabian. Ada waktu yang kritikal tu Allah Taala datangkan satu surah pada Nabi iaitu surah Al-Qasas dan bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam sebab nak menjadi role model kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu perkara pertamalah. Sebab itu Allah mula menggunakan perkataan Al-Kitabil Mubin. Ini kitab yang jelas. Bercerita tentang yang dahulu dan yang bercerita tentang sekarang ni. Nabi tuan-tuan sedang mengikuti kehidupan sekarang. Contoh ni ayat ni turun pada zaman Nabi, live pada zaman Nabi yang kritikal. Melalui kisah Nabi terdahulu tu menjadi pengajaran kepada Nabi pada waktu tu. Kita hari ini tuan-tuan, baca kisah Nabi Musa pada zaman tu, dia akan jadi pengajaran pada zaman kita hari ini. Itu namanya Al-Mubin. Okey? Dia menjelaskan dan dia menegaskan benda yang berlaku dahulu dan benda yang berlaku sekarang. Okey? Baik, itu perkataan Al-Mubin. Baik, ayat yang ketiga. Allah Ta'ala pun menyebutkan natlu alaika min naba'i Musa. Kami bacakan kepada kamu wahai Muhammad min naba'i, iaitu daripada sebahagian. Min dekat sini at-tab'id, iaitu menunjuk kepada sebahagian. Okey, sebahagian daripada berita-berita, cerita-cerita ataupun kisah-kisah Musa dan juga Firaun. Bil haqq, dengan jelas ataupun dengan kebenaran. Ni Allah highlight ni. Apa yang Allah Ta'ala cerita pada Nabi SAW tentang Musa dan Harun ni adalah cerita kebenaran. Okey, adalah cerita kebenaran. Baik. Apa yang sebenarnya Allah nak highlightkan sekarang ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita buat nota pada perkataan natlu, kami bacakan kepada kamu. Baca dekat sini dia bukan sekadar baca tau. Tapi baca dekat sini macam kita selalu sebut perkataan tilawah. Itu daripada perkataan inilah natlu ni. Iaitu menunjukkan kepada ayat-ayat yang Allah akan sampai pada Nabi melalui kisah Musa ini adalah ayat dalam bentuk tasliyah. Tasliyah ni kita terjemahkan sebagai hiburan. Kita dalam keadaan susah hati, dalam keadaan rasa down, macam mana kita nak ni, orang kalau datang bawa benda-benda yang terlalu teori ni, saya tak boleh lah, saya stres ni. Tapi ada benda yang kita kena bertenang, lalu datang satu cerita yang menjadi inspirasi. Okay, menjadi cerita yang inspirasi. Tiba-tiba kita dapat satu semangat pula. Sebab itu Allah gunakan perkataan natlu. Sebab apa yang sampai kepada Nabi, cerita Musa ni, Allah ceritakan kepada Nabi. Sebab dia bertujuan untuk menjadi tasliyah. Hiburan kepada baginda Nabi SAW waktu kritikal. Nabi nak dakwah ni serba-serbi dalam keadaan susah dan sukar. Kita boleh bayang tahun ke-5 kenabian, tahun ke-10 kenabian ni fasa sukar. Jadi waktu itulah Allah datangkan cerita ni. Okay? Diceritakan kepada Nabi sebagai hiburan. Hiburan kepada Nabi, hiburan kepada ahli tauhid, kita yang beriman kepada Allah ni, dan hiburan juga kepada para pendakwah. Banyak sebenarnya pengajaran dekat sini. Ini Allah jamin sebab itu Allah gunakan perkataan natlu. Kami ceritakan ataupun kami bacakan kepada kamu, dan cerita yang disampaikan itu adalah bil haqq, cerita yang benar. Baik, cerita yang disampaikan kepada Nabi ni adalah cerita yang benar. Apa yang dimaksudkan dengan benar dekat sini tuan-tuan? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan benar dekat sini? Iaitu cerita-cerita yang akan disampaikan kepada baginda Nabi SAW ni adalah melalui fakta-fakta yang seolah-olahnya Nabi ni berada di tempat tu. Maksudnya Nabi boleh nampak apa yang berlaku di hadapan Nabi di antara Musa dengan Firaun. Boleh nampak secara jelas, secara nyata, bil haq, dengan kebenaran yang dibawa tu seolah-olahnya dibawa ke semula ke zaman tu. Dan saya sebutkan pada minggu yang lalu, Nabi Musa dan juga Nabi SAW ni
dia memiliki persamaan. Dia memiliki persamaan yang hampir, sangat hampir persamaan. Misal tuan-tuan, pada kerja dakwah baginda Nabi SAW, Nabi dakwah selama 23 tahun. Dalam tempoh 23 tahun, dibahagikan fasa dakwah Nabi ini ada dua. Zaman Mekah, zaman Madinah. Dan baginda Nabi Musa AS pun mengalami fasa yang sama, iaitu fasa sebelum seberang sungai dan fasa selepas seberang sungai. Sebab fasa sebelum dia menyeberangi sungai, itu adalah fasa zaman dia bertembung dengan Firaun. Dia berdakwah kepada non-Muslim. Kemudian fasa selepas dia seberang sungai adalah fasa dia berdakwah kepada Bani Israel, iaitu golongan Muslim. Okay, ada dua pihak dekat situ. Zaman Nabi macam tu juga. Zaman Mekah, Nabi bertembung dengan Quraisy. Dan selepas Nabi hijrah, Nabi bertembung dengan Nabi bergaul dan berdakwah kepada golongan Muslim daripada kalangan orang Mekah dan juga orang Madinah. Okey. Nanti tuan-tuan akan tengok banyak watak-watak dan persamaan yang berlaku di antara Nabi Musa dan juga Nabi SAW. Okey, itu namanya bil haqq. Cerita yang disampaikan tu benar-benar kebenaran. Seolah-olahnya macam kita tengok secara live. Okey. Ataupun tuan-tuan dalam istilah kita hari inilah, kita tengok satu filem, satu movie tuan-tuan, kadang-kadang kita tak berminat pun. Tapi tiba-tiba dia katakan, ni kisah ni adalah true story. Ni kisah adalah kisah benar. Kita pun rasa teruja lah nak tengok kan. Apa kisah sebenar yang berlaku. Dibawakan gambaran tu. Tapi tak pada Nabi lah. Kita akan baca ayat ni, kita akan tengok. Dibawakan kita ni, nampak kisah Firaun dan Nabi Musa ni, seolah-olahnya kita berada di tempat tersebut. Secara nyatanya lah, Allah Ta'ala memberikan gambaran yang sebenar. Okey, baik. Dan Allah Ta'ala memberikan perkara ni akan dirasai di qaumi yu'minun, hanya kepada untuk orang yang beriman sahaja. Siapa yang beriman, dia akan dapat pendidikan, dia akan dapat pelajaran, dia akan dapat ibrah, dia akan dapat tarbiyah daripada kisah ni. Tapi kalau orang yang tak beriman, dia akan ignore je. Dia tak akan rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab kisah ni, dia sangat berkait dengan keimanan. Okay, tanpa keimanan ataupun keyakinan, kita akan rasa, oh ni kebetulan kot. Oh ni kebetulan kot. Oh ni kebetulan kot. Itulah yang kita akan ulang. Tapi dengan keimanan, kita akan meyakini semuanya itu adalah disusun. Semuanya itu adalah telah disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antaralah perkara yang kita akan bincangkan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nak minta tolong Cik Syikin buka surah Taha. Okey, buka surah Taha, kita tengok sedikit persamaan Nabi Musa dan juga Nabi SAW. Okey. Saya nak bawakan ibu-ibu tengok untuk kita kenali Nabi Musa ni. Awal dia dipilih menjadi rasul tu ada persamaan dengan Nabi. Dengan surah Taha pertama, Allah mulakan dengan Taha. Kedua, Allah kata ma anzalna alaikal Quran. Tengok bila Allah kata apa? Kami tidaklah menurunkan kepada kamu Al-Quran. Kat sini Allah gunakan Al-Quran. Tadi Allah gunakan Al-Kitab kan? Kenapa Allah gunakan Al-Quran? Sebab Quran tu di sini untuk dibaca. Perkataan Quran tu daripada qara'a. Okay? Untuk dibaca. Kalimah Al-Quran artinya kitab yang dibaca berulang-ulang. Itu maksud Al-Quran. Nampak Al-Kitab yang ditulis. Itu merujuk kepada daripada Lauh Mahfuz ditulis. Tapi bila di sini Allah Ta'ala sebut dia sebagai Al-Quran. Boleh je Allah kata ma anzalna alaikal kitab. Boleh je. Tapi nak tunjuk adanya i'jazul lughah dekat sini. Betapa specialnya Quran ni dijaga bahasa dia. Dan Allah jamin litashqa. Quran ni bukan untuk baginda Nabi menanggung susah. Yalah, bila Nabi menyampaikan dakwah, mungkin ada rasa terbeban. Saya menyampaikan ayat-ayat ni menyebabkan saya diperangi, dimusuhi, diancam bunuh dan sebagainya. Tapi Allah jamin, Quran ni litashqa. Dia bukan untuk dirasa susah, bahkan rasa mudah. Kita pun menghafal Quran pun kita rasa lebih membahagiakan
Lagi banyak kita hafal, kita tak rasa beban pun. Tapi lebih mudah, lagi mudah. Okay? Itu dijamin oleh Allah Ta'ala. Okay. Baik, turun lagi Cik Syikin. Turun. Okay, ini saya tak nak ulang. Turun lagi. Kita terus masuk kepada kisah Nabi Musa. Turun lagi ayat 7. Turun lagi. Ayat... turun lagi. Ayat berapa? Ayat 12 kot. Okay, ayat 9. Okay, ayat 9. Ayat 9. Ayat 9. Okey, kita tengok Allah Ta'ala sebut dekat sini. Ayat 9, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Wahal ataka hadithu Musa." Allah Ta'ala kata apa? Adakah sudah sampai kepada kamu kisah tentang Nabi Musa? Cerita Nabi Musa ni akan jadi Nabi macam rasa teruja. Okey, kenapa? Tengok Allah kata apa? "Idh ra'a nara." Idh dekat sini artinya ingatlah. Idh dekat sini artinya ingatlah. Kat sini diterjemahkan ketika. Idh ni maksudnya ingatlah. Ingat dekat sini bererti imagine. Bayangkan. Bayangkan. Itu istilah dia. Bayangkan. Ra'a nara. Iaitu ketika mana Nabi Musa AS ni dia melihat api. Nabi Musa ni satu masa dia melihat api. Dia dengan isteri dia melihat api. Siapa isteri dia? Iaitu anak kepada Nabi Shu'aib. Anak kepada Nabi Shu'aib. Isteri Nabi Musa ni adalah anak kepada Nabi Shu'aib. Dekat sini tuan-tuan, Allah kata apa? Nabi Musa ni dia nampak api. Okey, ra'a nara. Kenapa dia nampak api? Ni nak bagi bayangan latar belakang kisah ni, iaitu pada zaman ni waktu tu adalah pada musim sejuk. Dan api ni benda yang sangat-sangat penting. Kenapa? Pertama, waktu yang mereka lihat api ni adalah pada waktu malam. Okey, api tu akan jadi penyuluh. Cahaya yang akan membantu Nabi Musa dan isteri dia ni nampak jalan lah. Satu lagi, iaitu untuk merasa hangat tubuh dia dengan api yang ada. Sekarang ni musim sejuk ni. Sejuk ni, kalau di padang pasir lagi sejuk. Lagi malam lagi sejuk. Lagi malam lagi sejuk lah. Jadi api tu sangat penting. Waktu musim sejuk tu dan waktu dah waktu nak menuju ke malam, Nabi Musa ni dia nampak api. Faqala, dan dia berkata pada isterinya, li ahlihi. Dia kata apa? Li ahlihim kuthu. Dia kata, kamu tunggu sini kejap. Dia minta isteri dia tunggu kejap. Kerana apa? Inni anastu nara. Kata Nabi Musa, sesungguhnya aku telah melihat api. Okey, tuan-tuan tengok dekat sini tuan-tuan. Menarik ayat ni. Allah gunakan perkataan anastu. Allah tak kata ra'aitu. Inni ra'aitu. Dia kata, dia tak kata sesungguhnya aku telah melihat api. Tapi dia kata inni anastu nara. Siapa yang boleh bantu saya? Kenapa Allah gunakan perkataan anastu bukan ra'aitu? Ayat sebelum tu Allah kata ra'a kan? Dia melihat. Dekat sini dia gunakan perkataan anastu. Siapa boleh bantu saya? Kenapa dia tak digunakan ra'aitu? Terima kasih Kak Intan, betul kisah Nabi Musa ni macam scripted lah. Satu kisah yang ni. Cik Syikin boleh bantu saya tak? Kenapa anastu? I have no idea, Ustaz. Baik. Dia punya kedalaman makna dia lah berbeza sikit. Baik. Anastu dekat sini menunjukkan isyarat, bukan perhati ya. Kak Intan bukan perhati Anastu ni artinya dia nampak tak nampak sebenarnya. Dia rasa dia nampak, tapi isteri dia tak nampak. Maksudnya dia seorang je nampak. Itu kemungkinan dalam sebahagian kita boleh terjemahkan. Maksudnya dia rasa saya macam nampak ada api lah dekat situ. Saya nampak macam ada api. Sebab itu dia tak ajak isteri dia pergi sekali. Dia kata kamu tunggu sini je. Tempat yang mungkin agak selamat, dia seorang je pergi. Sebab saya rasa macam ada api kat situ. Itu bererti dia bukan nampak, memang confirm ada api. Tapi ada rasa curiga juga. Sangkaan dia ada api. Saya nampak macam ada api. Tapi tak pasti ada ke tidak. Itu sebab dia gunakan perkataan anastu. Itu sebenarnya sebagai permulaan. Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat Nabi Musa ni menjadi Rasul. Sebab itu Allah buat macam tu. Allah kalau nampakkan api, sudah tentulah Nabi Musa dengan isteri dia sama-sama pergi. Maka waktu tu
taklah dia angkat menjadi rasul kan, sebab waktu dia angkat menjadi rasul tu adalah antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi sebab ada rasa curiga tu, isterinya stay, Nabi Musa pergi. Dan dia kata apa? La'alli, mudah-mudahan atikum minha biqabasin. Aku akan bawa kepada kamu nanti sebahagian daripada api itulah. Qabas ni kalau kita macam kalau orang kan dia ada obor kan, kita ambil api tu, saya ambil api tu sedikit, saya akan bawa balik lah untuk kita masak, untuk kita terangkan kawasan kita, untuk kita panaskan tubuh kita dalam musim sejuk ni, macam itulah. Au ajidu 'alan nari huda. Aku pergi ke tempat tu untuk mendapatkan penunjuk jalan. Okey, dalam keadaan gelap ni kan, dia nak dapatkan petunjuk jalan. Okey, ayat berikutnya. Jadi ni menunjukkan Allah Ta'ala telah tarik Nabi Musa untuk pergi ke Bukit Tursina. Sama tak kisah dengan Nabi SAW? Samalah. Nabi menerima wahyu di Gua Hira, di Jabal Nur. Dan Nabi Musa AS menerima wahyu daripada Jabal Tursina kan. Jadi, bayangkan baginda Nabi SAW bila turun cerita ni, apa dia rasa? Ada orang sama dengan saya lah. Nampak? Perasaan tu sama. Ada orang sama dengan saya lah. Kisah ni sama dengan saya. Perasaan tu sama. Dan membuatkan baginda Nabi ni rasa nak belajar sesuatu. Nak tengok apa lagi yang akan berlaku pada Nabi Musa. Dan ini sebenarnya satu pelajaran untuk baginda Nabi SAW. Okey. Kita terus lagi. Turun lagi ayat dia. Ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma ataha nudiya ya Musa. Dan apabila Nabi Musa ni sampai dekat atas bukit tu, nudiya, kami pun seru kepada dia, ya Musa. Tuan-tuan boleh bayangkan tak tuan-tuan? Tuan-tuan tadi mengharapkan ada api, datang-datang tak ada api. Dekat satu kawasan gelap gelita. Tengah-tengah malam ni gelap gelita. Tiba-tiba ada orang seru kita dengan seru nama. Wahai Musa. Contohlah, apa perasaan kita? Lari. Larilah kita ni sebab ketakutan kan. Orang panggil nama kita. Siapa pula kenal saya dekat sini ni? Tuan-tuan, saya ada satu perasaan. Saya ni, minta maaf. Bukan takut, tak pernah takut. Bukan tak pernah takut. Ada rasa takut, tapi tak semua saya takut lah. Cuma satu masa ni, saya pernah rasa ketakutan yang saya rasa takut sungguh. Tempat gelap. Dekat mana? Saya pergi satu tempat ni, di kawasan Interlaken kan, di Swiss. Saya keluar malam. Masa tu maghrib dah gelap dah. Gelap sangat. Kita pun berjalan lah. Kawasan yang kita tak biasa. Kemudian dekat kawasan tu saya ingat ada ladang kuda. Saya kena turun di kawasan kampung kan. Kita ada ladang kuda. Memang bau kuda lah. Saya tanya kawan yang duduk situ. Dekat sini memang tak bahaya ke? Dia kata tak. Kawasan Swiss ni antara negara yang paling selamat di dunia. Kita dengar pun kita rasa happy lah. Tapi dia kata selamat-selamat ni malam-malam orang jangan keluar lah. Kawasan kampung ni orang tak keluar. Melainkan dia kata. Melainkan apa? Serigala je keluar. Saya dengar pun kita rasa seram. Saya bayangkan saya rasa seram. First time dengan musim sejuknya. Kemudian gelap, tak ada lampu. Lampu jalan pun tak ada. Lalu disebut macam tu. Dia tu memang boleh nampak. Kadang-kadang kelibat kan kawasan pegunungan. Saya boleh bayangkan dalam keadaan kita rasa bimbang tu, kita mengharapkan buat berani sebab nak dapatkan api tu untuk membantu kita ni nak panaskan tubuh kita, pasangan kita, apatah lagi sifat seorang lelaki, dia ada rasa tanggungjawab kepada keluarga dia. Dia kadang-kadang kuatkan semangat dia sebab dia nak berikan sesuatu pada keluarga dia. Sebab tu dia naik bukit tu nak dapatkan api tadi. Tiba-tiba ada satu suara yang menyeru dia, ya Musa. Panggil nama dia, wahai Musa. Dan itu jugalah perasaan yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Allah Ta'ala memegang hati Nabi ni, membawa Nabi duduk di atas Gua Hira tu untuk beribadah. Perasaan tu Allah je beri. Kenapa Nabi nak naik Gua Hira kan? Mesti ada sesuatu yang mengikat hati Nabi ni nak naik. Bila dah naik, Allah Ta'ala turunkan wahyu melalui Jibril. Perasaan yang sama, Nabi takut dan Nabi Musa pun takut waktu tu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan ayat 12. Inni ana rabbuka. Sebabkan Nabi Musa ni dalam keadaan ketakutan, dan nak elakkan Nabi Musa ni lari kan. Kita boleh bayanglah, kita kalau macam tu pun larilah. Orang panggil kita larilah. Allah Ta'ala letakkan ada ayat yang unik dekat sini. Allah kata apa? Ini sesungguhnya aku. Ana, aku juga. Nampak? Allah ulang 2 kali.
Ini sesungguhnya aku. Ana, aku ni Rabbuka, Tuhan kamu. Yang itulah menunjukkan Allah Ta'ala ni berkata kepada Nabi Musa. Wa kalamallahu Musa taklima. Nabi Musa ni diberikan satu kelebihan iaitu dapat bercakap dengan Allah secara langsung. Mungkin ni pilihan Allah lah, kejernihan hati dia. Apa persamaan lagi Nabi dengan Nabi Musa? Iaitu dua-dua tak menyangka yang dia akan diangkat menjadi Rasul. Tak menyangka, Nabi Musa tak jangka dia akan diangkat jadi Rasul. Nabi SAW pun tak jangka dia diangkat menjadi Rasul. Okay? Jadi Allah Ta'ala panggil Nabi Musa dan Allah kata, sesungguhnya aku Tuhan kamu. Dia ulang perkataan ana tu ataupun kata ganti nama aku tu 2 kali. Okay? Sesungguhnya aku ana Rabbuk. Aku ni Tuhan kamu. Dan unik dekat sini Allah kata fakhla na'laik. Kata Allah Ta'ala sekarang kamu tanggalkan sandal kamu. Tanggalkan kasut kamu. Ada perkataan na'lu kat situ. Tanggalkan slipper kamu. Ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan, sebelum Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan ilmu kepada Musa, Allah ajarkan kepada Nabi Musa itu iaitu adab. Adab tunjukkan kepada Nabi Musa ni adab. Sedangkan Nabi Musa ni akan bertembung dengan Firaun. Okay? Akan bertembung. Bahkan sebelum tu dia dah duduk dan melihat Firaunnya perangai, watak macam-macam dah. Tapi Allah Ta'ala tak berikan seterus ilmu pada Nabi Musa untuk menentang Firaun. Tapi perkara pertama yang Allah didik kepada Musa adalah adab. Tanggalkan selipar kamu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau berada di lembah wadi tua yang suci inilah. Lembah yang bersih ni, lembah yang suci. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih kamu menjadi rasul, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada kamu. Inilah ayat yang menceritakan tentang wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Kenapa saya buat ayat ni tuan-tuan? Pertama, kita nak tengok ada sedikit persamaan di antara Nabi Musa dan juga baginda Nabi SAW. Sama je cerita dia. Menjadikan Nabi rasa nak melihat Nabi Musa ni ada satu perasaan kesamaan. Kedua, Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Musa ni lebih dramatik. Kan? Dia dalam keadaan kesejukan, dia tak nampak apa-apa cahaya di waktu gelap, tiba-tiba ada api yang dekat atas bukit tu. Kenapa Allah cerita macam ni tuan-tuan? Sebab ini yang disebutkan tadi yang saya katakan, natlu, cerita yang Allah nak sampaikan pada Nabi ada pengajaran. Dalam masa sama, bil haqq, cerita tu menjadikan kita sendiri ataupun Nabi sendiri waktu tu seolah-olahnya melihat kisah Musa ni macam depan mata dia. Macam live nampak ni. Macam ada banyak benda yang kita nak tengok dan banyak benda kita nak belajar daripada kisah Nabi Musa AS. Dramatiklah penceritaan yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Sekarang kita patah balik kepada surah Al-Qasas. Ayat yang ke-3. Okey. Kita balik pada surah Al-Qasas ayat yang ke-3. Pada perbincangan tadi tuan-tuan, saya sebutkan pada ayat ketiga itu Allah kata liqaumi yu'minun. Okey, liqaumi yu'minun. Kenapa Allah Ta'ala kata cerita ni untuk orang yang beriman? Sebab cerita ni kita akan lihat nanti hanya untuk orang yang meyakini dan beriman sahaja yang akan dapat pelajaran. Dia akan lihat benda ni berlaku atas dasar keimanan, keyakinan kita. Tanpa yakin ni kita akan rasa ni kebetulan lah. Yang ni benda ni mustahil berlaku lah. Kita akan rasa macam tu. Okay? Tetapi atas dasar iman kita dapat pelajaran. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum saya lanjutkan lagi tuan-tuan, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan ada beberapa perkara yang kita boleh belajar. Okey. Baik, tak apa kita masuk ayat 4 dulu lah. Saya terangkan nanti. Okey, nak cerita liqaumi yu'minun tu, tak apa kita masuk ayat 4 dulu. Tengok ayat keempat. Allah Ta'ala kata apa lagi? Inna sesungguhnya Fir'aun itu ala fil ardi. Kata Allah Ta'ala sesungguhnya Fir'aun itu ala. Ala dekat sini tuan-tuan. Okey, ala dekat sini iaitu bererti meninggi, sombong. Bila seseorang tu mula rasa meninggi, mula rasa sombong dengan kekuasaan yang dia ada, maka sebab itulah diterjemahkan sebagai orang yang sewenang-wenangnya.
Maksudnya dia boleh buat apa sahaja yang dia suka lah. Bila rasa dia yang paling berkuasa dan dia mula rasa dialah yang paling mulia. Kuasa tu mutlak dekat tangan dia. Jadi kita terjemahlah. Itu isyarat sebenarnya Firaun mula bertindak sewenang-wenang. Allah nak gambarkan watak ni tuan-tuan. Sebab Allah akan cerita apa kejahatan yang Firaun buat yang tak masuk akal. Okay? Yang kita rasa tak masuk akal. Apa dia buat? Dia sembelih anak lelaki dan dibiarkan hidup anak perempuan. Satu akta negara. Satu akta negara yang negara tak buat pun. Firaun buat. Sebab apa dia berani buat macam tu? Sebab dia dah mula rasa ala. Dia mula rasa meninggi, sombong. Menyebabkan dia melakukan satu perbuatan tu sewenang-wenang. Namun tuan-tuan, Allah sebut dekat situ fil ardi, di bumi. Dia buat kejahatan tu iaitu di negeri Mesir. Kenapa Allah tak sebut Mesir? Kenapa Allah sebut bumi ni? Sebab nak tunjukkan wilayah yang dikuasai oleh Firaun tu luaslah. Besar wilayah dia. Sehingga kan manusia yang duduk di bawah pemerintahan Firaun tu merasakan satu dunia tu bawah kuasa Firaun. Seolah-olahnya satu dunia tu di bawah kuasa Firaun. Tapi sebenarnya dipegang hanya secepis sahaja kawasan yang ada di bumi tu yang dia boleh lakukan kejahatan. Bukan semua pun. Tapi orang merasakan macam kejahatan dia tu satu dunia ni dimiliki oleh Firaun. Tapi yang dipegang hanyalah Mesir. Hari ni dunia moden yang ada teknologi tuan-tuan, bila kita zoom out bumi ni, kita tengoklah Mesir ni ialah besar. Tapi taklah besar mana pun. Taklah besar mana. Besar lagi wilayah yang lain kan. Besar lagi benua-benua yang lain. Okay. Nak tunjukkan penguasaan manusia tu sangat kerdil. Kecil daripada penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Lalu Allah kata apa? Waja'ala ahlaha syia'an, kata Allah. Dia menjadikan penduduk Mesir itu dalam keadaan berpecah. Syiah ini kat sini artinya berpecah, berpuak ataupun berkelompok, ataupun kita terjemah dia letakkan dalam bentuk berkasta. Macam itulah. Itu kita boleh terjemahkan banyak. Sebab Bani Israel dia duduk di Mesir ni dalam keadaan mereka bercampur dengan bangsa Kibti. Ini lain bangsa dia. Yang duduk dekat Mesir ketika itu adalah bangsa Kibti, yang mana pemerintahnya adalah Firaun. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah, kalau rajanya bernama Firaun, artinya raja tu diangkat daripada bangsa Mesir. Raja daripada bangsa Kibti. Yang kisah Nabi Yusuf AS, Allah Ta'ala menyebutkan rajanya itu bukan Firaun kan? Berarti rajanya itu adalah daripada bangsa selain bangsa Kibti. Sebab setiap bangsa ni dia ada gelaran lah bagi raja dia kan. Kita negeri pun macam tu juga. Negeri Perlis panggil raja. Pulau Pinang dia panggil TYT. Perak dia panggil Sultan. Selangor panggil Sultan. Masuk Negeri Sembilan yang dipetua. Kita dengar tu kita tahu dah. Dia adalah raja bagi satu kaum, satu bangsa. Okay? Jadi Firaun ni adalah bangsa Kibti. Okay? Dan dia jadikan penduduk dia ni yang ada orang Kibti dan ada juga Bani Israel ni dalam bentuk Syiah. Syiah ni berpecah-pecah dalam keadaan berkelompok ataupun adanya saya sebut apa tadi? Dia ada kasta dia. Okay? Yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, dia berpecah-pecah. Dan Bani Israel sendiri pun, dia sendiri pun dah dipecahkan kepada 12. Bani Israel kan ada 12 kelompok kan. Dia ada 12. Okey. Baik, apa yang dia buat tuan-tuan? Kata Allah Ta'ala, Firaun dia buat kerja istilah kita lah. Dia pecah perintah lah. Dia pecah kan. Untuk apa? Yastat'ifu ta'ifatan minhum. Adalah untuk menindas satu puak ataupun satu kaum daripada kalangan mereka. Ditindas-tindas golongan. Ini menunjukkan kepada kita, kalau tengok dalam riwayat sejarah, iaitu Bani Israel ni diperhambakan. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tuan-tuan, Firaun buat Bani Israel ni dijadikan sebagai hamba. Hamba kepada Firaun, hamba kepada bangsa Kibtiyah. Ni Bani Israel lah. Okay? Ditindas, dipijak-pijak. Kerana apa? Di sini Allah bagi clue kat kita.
iaitu kerana Syiah tu. Satu, pemerintah yang zalim tu bukan kerana dia berkuasa, dia jadi diktator tu. Tapi kerana kaum dia ataupun bangsanya itu tidak bersatu. Bangsa tu tak bersatu menjadikan dia lemah. Okay? Menjadikan dia lemah. Okay? Dan tak mampu untuk menjatuhkan pemerintah yang zalim. Dan di sini ada satu ilmu lah. Untuk menjatuhkan satu ketua pemerintah yang zalim ni, iaitu rakyat ni dia kena bersatu. Itu pengajaran dia. Rakyat tu bersatu. Kalau selagi mana kamu tak bersatu, kamu tak boleh jatuhkan dia. Kalau kamu bersatu, kamu akan mampu menjatuhkannya. Dan ini sebenarnya isyarat untuk liqaumi yu'minun ayat tadi tu. Untuk orang yang beriman. Kita ambil contoh tuan-tuan. Kisah ni memang kisah Bani Israel dengan Musa. Tapi kisah ni saya sebutkan tadi kan, Mubin tadi tu, cerita dulu dengan cerita sekarang. Allah tengah menegaskan cerita dulu dan cerita sekarang. Apa cerita sekarang tuan-tuan? Kita tengok sekarang kita isu Palestin. Okey. Macam mana kita nak mengalahkan Zionis ni? Macam mana tuan-tuan? Kat situ Allah bagi satu ilmu pada kita. Selagi mana umat Islam ni dia tak bersatu, selagi itulah dia tak boleh kalahkan Israel. Kan? Selagi itulah tuan-tuan. Ceritalah, solidariti lah macam apa usaha kita buat tuan-tuan. Buatlah. Tapi solution tu yang perlu kita lakukan. Okay, selagi mana kita berpecah. Kerana apa? Hari ini, kalau dulu Bani Israel dipecahkan, dilemahkan tuan-tuan, dengan dipecah-pecahkan mereka itu, dah lah mereka ni ada 12. Dan dipecahkan, walaupun mereka satu bangsa, satu agama, kita tuan-tuan, menyambung balik cerita yang sama. Sebab sirah ni, sejarah ni, dia repetition kan, dia pengulangan kisah je. Umat Islam hari ini tuan-tuan dipecahkan dengan apa tuan-tuan? Kita dipecahkan dengan negara. Sebab itu kadang saya sedih bila tengok orang buat solidariti kan. Boleh tuan-tuan buat. Tapi kenapa ada elemen hiburan, ada nyanyian? Kenapa ada? Saya tak tahulah ada pandangan yang lain. Tapi kalau saya tak setujulah. Ada nyanyian. Adakah itu hanya membangkitkan semangat tetapi tak memberikan penyelesaian kan? Contohlah tuan-tuan. Sebab kita hari ini dipecahkan dengan negara. Kita satu agama. Kita satu akidah. Tetapi kita dipecahkan dengan negara. Kita tak rasa kebersamaan tu. Tak rasa. Okay? Negara Islam tak rasa. Negara Arab yang berada di sebelah tu tak rasa tuan-tuan. Dahulu saya ingat lagi. Di Jordan hampir kan, di Mesir, rakyat mereka nak tunjukkan solidariti kepada Palestin tuan-tuan waktu mereka diserang tu. Apa yang mereka buat iaitu mereka pangkah horn. Horn tu dipangkah. Horn kereta tu dipangkah. Dia punya kempen dia jangan tekan horn. Kenapa jangan tekan horn tuan-tuan? Sebab orang Arab, kalau tuan-tuan pergi negara Arab, horn ni penting dalam hidup mereka. Horn ni penting. Kalau beli kereta tak ada steering pun tak apa, yang penting ada horn. Itu istilah negara Arab lah. 24 jam tekan horn, pergi Mesir tekan horn, pergi Jordan tekan horn, pergi Arab Saudi tekan horn. Memang tu je lah. Tapi satu kempen dia waktu Palestin tu diserang, dia kata jangan tekan horn. Sebab apa? Dia menyindir. Dia kata jangan kejutkan pemerintah Islam sebab mereka sedang tidur. Kita nampak Palestin tu diserang, dihancurkan, dibunuh tuan-tuan. Tapi apa yang kita buat? Yang duduk di sebelah, apa yang kita buat? Kita seolah-olah tak nampak tuan-tuan. Seolah-olah macam tak ada apa berlaku. Sebab kita telah dipecahkan. Menjadikan kita lemah. Kita tak rasa kebersamaan satu agama. Tak rasa. Sebab kita rasa di lain, saya pun lain. Okay? Itu yang kita rasa. Dan itu yang sebenarnya yang Allah nak tunjukkan. Benda ni hanya jadi pelajaran liqaumi yu'minun, Allah Ta'ala sebut tadi. Hanya kepada orang yang beriman sahaja. Okay? Kita yakin tuan-tuan, benda tu kita akan nampak pelajaran. Kemudian tuan-tuan, hari ini apa yang berlaku? Kita dipecahkan bukan sekadar negara, kita dipecahkan juga dengan bahasa, dipecahkan dengan fahaman, fikrah, amalan, budaya, yang dipecah-pecah. Sebab itu agama ni tuan-tuan, kita pelajari dan kita membaca ayat Quran dan kita beribadah di dalam satu bahasa untuk menunjukkan kebersamaan itu sebenarnya. Macam mana pun kamu berbeza pun, negara pun, berbeza bangsa sekalipun, ibadah kita tetap sama. Kita solatlah di belakang orang Nigeria ke,
di belakang orang putih ke, di belakang orang Turki ke, kita tetap rasa sama bila kita beribadah. Sebab sama bacaan kita. Sama. Kan? Itu sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjukkan. Sebenarnya nak menjatuhkan sesuatu yang zalim ni, yang jahat ni tuan-tuan, adalah melalui penyatuan. Okay? Seperti mana Firaun melemahkan dengan memecahkan. Jadi mafhum mukhalafah dia tuan-tuan, vice versa dia yang kita boleh fahami, iaitu dengan menyatukan itulah boleh menjatuhkan. Ya. Sebab hari ni manusia kita sendirilah suka melihat kepada perbezaan lah. Bukan suka melihat persamaan. Kita suka melihat perbezaan. Yang ni bergaduh dengan yang ini. Fikrah lagi lah tuan-tuan. Dengan fikrah kita bergaduh. Berbalah habis-habisan. Berbalah, berbeza mazhab pun kita nak bergaduh. Berbeza fikrah, manhaj pun kita bergaduh. Apa lagi tuan-tuan yang kita harapkan sebenarnya? Sebab itu, bila kita nampak adanya perpecahan macam ni, maka perlu datang ada seorang yang memberikan penyelesaian. Yang datang memberikan penyelesaian. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya inilah yang menjadi pengajaran pada Nabi. Kalau kita tengok Nabi SAW, bila dia dapat ayat macam ni, saya bayangkanlah tuan-tuan, saya tak kata ni betul tapi kita boleh fahamilah. Kita sendiri bila dapat ayat ni dan kita fahami secara tadabburnya, baginda Nabi SAW bila dapat ayat ni dan dia tahu macam mana nak mengalahkan Quraisy, maka Nabi menyatukan orang Ansar dan juga orang Muhajirin. Nampak kan tuan-tuan? Nabi menyatukan orang Ansar dengan orang Muhajirin. Sedangkan mereka tu latar belakang berbeza. Kehidupan berbeza. Kedudukan tak sama tuan-tuan. Tapi Nabi berjaya mempersaudarakan. Nabi pindah hijrah ke Madinah dan Nabi menyatukan. Sehingga mereka rasa kebersamaan. Di dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, sebelum berlakunya Perang Badar, orang-orang Madinah ni yang disaudarakan dengan orang Muhajirin tuan-tuan, mereka disaudarakan bukan sekadar dari sudut persaudaraan, tapi mereka disaudarakan sehingga mereka mewarisi harta pusaka. Tak silap saya dalam surah Al-Anfal, tak silap Allah sebut. Mereka boleh mewarisi harta pusaka sebab nak tunjukkan kebersamaan tu. Sehinggalah berlaku Perang Badar, maka hukum itu telah terputus. Hukum tu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu penyelesaian tuan-tuan. Kita tengok dalam satu ayat. Cuba Cik Syikin tengok surah Al-Fathu ayat 29. Surah Al-Fatah ayat 29. Surah Al-Fatah surah berapa itu Fatih. Surah surah 48. surah 48. Terima kasih Bunda Nixon. Okey, tengok ayat 29. Okey. Dekat sini Allah tunjukkan kepada kita bagaimana orang mukmin ni boleh menyatu, boleh bersama-sama bersatu ni. Ayat 29 atas sikit. Okey, Allah Taala tu sebut tu. Tengok. Alamak. Apa lagi? Okey. Atas. Di ayat last tu. Naik lagi. Okey, naik lagi sikit. Okey, Allah Taala sebut Muhammadun Rasulullah. Ini salah satu bukti yang mana Quran tak pernah salah pun. Muhammad itu Rasulullah. Allah tak kata Ali itu Rasulullah. Kalau ada yang menuduh mengatakan Quran ni bukan untuk baginda Nabi lah, bukan untuk Muhammad, tapi untuk orang lain. Ini salah buktinya. Allah Ta'ala sebut Muhammadun Rasulullah. Ayat dalam Quran sendiri Allah sebut Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'ala kuffari ruhama'u bainahum. Dan Allah Ta'ala kata apa? Orang-orang yang bersama dengan baginda Nabi ni adalah asyidda'u 'ala kuffar, iaitu orang yang bertindak tegas kepada orang kafir. Orang kafir yang memusuhi Islam ni kita tegas. Kita berdiri atas prinsip kita. Kita jangan korbankan prinsip kita. Kadang-kadang kita ni berlembut sampai menggadaikan prinsip. Sebabkan dia bukan Islam kan. Saya kena lunak dengan mereka ni sampai kita gadaikan prinsip kita. Kalau kita dah mula gadaikan prinsip tuan-tuan, orang tak respect kita dah. Orang respect kita apabila kita berpaut kepada prinsip kita. Umat Islam dikenali tak minum arak. Tapi bila kita keluar dan kita minum arak, apa pandangan yang bukan Islam? Dia ni. Dia cakap tak suka fikir lah. Dia bukan orang macam ni.
kita akan diremehkan, diperlekehkan. Orang yang berpegang pada prinsip ni adalah orang yang dihormatilah. Jadi orang yang bersama dengan Nabi ni asyidda'u 'ala kuffar. Dia dengan orang kafir ni bukan bergaduh, tapi bertegas dekat sini dari sudut prinsip kita. Kita tak gadaikan prinsip kita. Manakala dengan orang mukmin, Allah kata ruhama. Dia berbelas kasih, dia berkasih sayang, dia bertolak ansur bainahum, di antara mereka. Siapa di antara mereka ni? Iaitu orang mukmin. Tuan-tuan boleh nampak tuan-tuan dekat situ. Hari ni kan dunia kita terbalik. Dengan bukan Islam, kita berlunak-lunak, memaaf-maafkan dan sentiasa letakkan sangka baik kita pada orang lain. Sesama Islam, kita bermusuhan. Kita bergaduh, kita tak puas hati dan sentiasa ada sangka-sangka buruk. Sedangkan Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita sifat ni tak sama dengan sifat yang Allah nak bagi orang yang mengikuti baginda Nabi SAW. Okay? Macam mana Islam ni umatnya nak bersatu, dunia Islam nak bersatu, kalau kita ada sangka buruk dengan sesama kita, kita masih lagi tidak boleh berlunak-lunak dengan sesama kita, dan kita masih lagi tak boleh menerima perbezaan sesama kita. Okay. Ini sebenarnya satu jawapan kepada isu yang timbul. Jangan kata luar negara, tuan-tuan, saya minta maaf lah. Ini bukan nak cerita politik. Tapi negara kita pun seperti itu. Okay? Negara kita pun seperti itu. Saya minta maaf lah saya sebut. Tapi itulah realiti, kebenaran yang kita kena akui. Macam mana? Dengan berbeza politik je, tuan-tuan, habis bertelaga semua. Habis semualah bergaduh, macam tak ada akhirat dah ceritanya. Yang ini ke sana, yang ini ke sini. Seolah-olahnya bukan mukmin ataupun bukan Muslim orang yang kita musuhi tersebut. Hanya kerana politik. Okey. Baik, selesailah ayat ni. Saya tak nak panjang-panjangkan lagi, tuan-tuan. Nanti adalah pula yang salah faham. Okey. Sebenarnya bila berlakunya perpecahan ni, perbalahan di antara Bani Israel, tuan-tuan, waktu tu yang dipecahkan oleh Firaun ni, sebenarnya mereka telah menindas diri mereka sebelum Firaun tindas mereka. Macam itulah orang Islam. Sebelum Israel menyerang dan menindas orang Palestin dan orang Islam, sebenarnya orang Islam telah menindas diri mereka sendiri melalui perbezaan kita, perbalahan kita dan pergaduhan sesama kita. Okey, kita patah balik pada surah Al-Qasas. Okey, kita tengok ayat yang keempat. Kita sambung lagi, tuan-tuan. Minta maaf kalau terlalu perlahan kita punya ayat ini. Okey. Sebab kita masih lagi dalam mukaddimah permulaan ayat, tuan-tuan. Banyak benda lah yang kita nak cerita tentang Nabi Musa. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut yudhabbihu abna'ahum. Mereka telah menyembelih anak-anak lelaki. Yang ini kita rasa luar daripada tindakan. Ni akta apa, tuan-tuan? Ada kat dunia ni ada akta macam ni yang dia sembelih rakyat dia. Okey, dan yang mereka sembelih itu adalah daripada kalangan Bani Israel. Okey, yang mereka sembelih itu adalah daripada kalangan Bani Israel. Wa yastahyi, dan mereka biarkan hidup nisa'ahum, iaitu anak-anak perempuan mereka. Baik, apa sebenarnya yang berlaku, tuan-tuan? Ini cerita daripada awal. Kenapa Firaun ni dia boleh tahu ada anak daripada Bani Israel ni yang akan menjatuhkan dia? Macam mana Firaun boleh tahu, tuan-tuan? Adakah dia Tuhan? Adakah melalui mimpi dia? Sebenarnya, tuan-tuan, kalau kita baca dalam sejarah sirah dia bermula daripada era Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini cerita daripada awal lah. Bermula daripada era Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, sebelum tu saya nak tengok ada tak cerita, ada soalan ke? Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Kisahnya macam mana, tuan-tuan? Bila Nabi Ibrahim AS ni, dia masuk ke Mesir bersama dengan Sarah. Kan? Nabi Ibrahim masuk dengan Sarah. Kan Raja Mesir minta apa, tuan-tuan, kepada Ibrahim? Dia minta diserahkan Sarah tu kepada dia. Sebab ada satu habit bagi Raja Mesir ketika itu, dia suka kepada isteri orang untuk dijadikan gundi. Dia tak nak anak dara, dia nak isteri orang. Tak tahulah penyakit apa dia ni. Dia nak isteri orang untuk dijadikan gundi. Dan Nabi Ibrahim bagi tahu pada Sarah, kalau ditanya, bagi tahu dia adalah saudara aku. Bukan suami, tapi saudara. Maksudnya saudara seagama lah.
Okay, ini helah lah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim lah. Baik, atas kebesaran Allah, kekuasaan Allah Ta'ala dilindungi Nabi Ibrahim dan juga Sarah. Dan Nabi Ibrahim AS telah bagi tahu kepada orang yang beriman ketika itu, iaitu akan datang daripada keturunan Ibrahim yang akan mengalahkan Kibti, mengalahkan Raja Mesir. Dan cerita tu Bani Israel, riwayat di antara mereka lah meriwayatkan ucapan daripada Ibrahim ni, dan cerita tu disampaikan juga kepada bangsa Kibti. Okay, jadi bangsa Kibti ni masyhurlah cerita ada lelaki daripada keturunan Ibrahim, iaitu keturunan Bani Israel, yang akan menjatuhkan kerajaan Raja Mesir. Dan cerita tu diimani oleh Firaun. Tengok, siapa Tuhan sebenarnya? Okey, Firaun kan Tuhan, tuan-tuan, dia mengaku Tuhan. Tapi siapa yang imani, tuan-tuan? Ucapan Nabi Ibrahim tu diimani oleh Firaun. Dan sebab itu Firaun ni dia sentiasa berhati-hati dalam pemerintahan dia tu. Dah dia rasa berkuasa sangat. Dia masih lagi takut dengan Bani Israel yang dijadikan sebagai hamba. Sebab itu dia tekan sungguh Bani Israel. Dan benda ni berlaku tak, tuan-tuan, kepada umat Islam hari ini? Berlaku. Kenapa Bani Israel takut sangat umat Islam yang ditindas sangat Gaza ni, tuan-tuan, yang dibergaduh sangat? Sebab dia ada keimanan kepada hadis-hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW yang membenarkan ucapan Nabi ni berkaitan tentang akhir zaman. Sebab itu dia nak sangat tindas. Dia nak sangat. Dan itu yang berlaku kepada Firaun. Yang dia takut sangat jatuh ni dengan keturunan Bani Israel, maka dia ambil satu keputusan, kita sembelih semua anak lelaki dan kita biarkan anak perempuan. Tapi tuan-tuan, ada satu isu berlaku kat sini. Okay, ada satu isu berlaku kat sini. Apa isu yang berlaku? Iaitu orang Kibti mengadu kepada Firaun. Dia kata, wahai Firaun, kalau kau bunuh anak-anak lelaki daripada Bani Israel, kami bimbang nanti yang tua-tua daripada Bani Israel ini akan mati. Dan mereka tidak ada pewaris daripada anak lelaki. Tak ada pewaris daripada anak lelaki. Jadinya, kerja di Mesir ni yang dibuat, yang dihambakan oleh Bani Israel ni, dah tak ada orang. Siapa lagi yang nak jadi hamba dekat Mesir ni? Yang nak buat kerja-kerja berat, nak jadi hamba, nak jadi buruh kasar ni, siapa lagi kalau Bani Israel tak ada? Jadi, kalau boleh, kamu jangan bunuh semuanya. Kamu biarkan sebahagian dan kamu bunuh sebahagian. Sebab itu, tuan-tuan, kita boleh tengok kenapa Nabi Harun ni abang kepada Nabi Musa. Kenapa Nabi Harun hidup, namun Nabi Musa ni dia diancam bunuh. Nabi Harun tu hidup, dia abang. Sebab waktu tu akta Mesir berubah lagi sekali. Mesir telah melakukan satu akta baru, dia bersidang dekat parlimen, iaitu dia buat satu undang-undang, setahun dibunuh, setahun dibiarkan hidup. Macam itu pula, tuan-tuan. Setahun dibunuh budak lelaki daripada Bani Israel, dan setahun tu dibiarkan hidup. Jadi sebab itu di zaman Nabi Harun, abang dia hidup, dibiarkan. Sebab itu Nabi Harun hidup. Dan di zaman Nabi Musa tu dia dibiarkan mati. Bahkan lebih dahsyat, tuan-tuan, dalam riwayat sirah menceritakan Firaun dia akan hantar bidan-bidan daripada kalangan Kibti ni pergi ke rumah Bani Israel ni, pergi cari mana-mana wanita yang mengandung, diambil data dia, maklumat dia, dan dijaga dan dipastikan supaya setiap anak yang lahir tu dibunuh kalau lelaki. Pada tahun itulah. Kalau anak perempuan dibiarkan hidup. Kenapa anak perempuan dibiarkan hidup? Dia ada dua sebab. Pertama, sebagai hamba seks. Kalau lelaki sebagai hamba dalam hidup mereka, wanita akan jadi hamba seks. Yang kedua, wanita itu dia tidak akan memberontak lah. Dia tak akan memberontak. Dia akan hanya menuruti sahajalah. Yang itu yang mereka biarkan anak-anak perempuan. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok ayat di sini, Allah Ta'ala menyebutkan dalam bentuk present tense. Yuzabbihu wa yastahyi. Menunjukkan benda yang sedang berlaku dan akan berlaku. Maksudnya benda tu dia buat berulang-ulang. Dia bukan buat sekali. Dia bunuh, biarkan. Maksud dia biarkan hidup. Tak. Akta tu dia berlaku berulang-ulang. Maksud dibunuh. Nanti tahun 2 tahun berikutnya dibunuh. 2 tahun berikutnya dibunuh. 2 tahun berikutnya dibunuh. Ini perangai lah yang Allah Ta'ala cerita. Siapa Firaun? Dia ala fil ard. Orang yang menyombong, meninggi dan melakukan sewenang-wenangnya di bumi Mesir. Baik, lalu Allah kata,
innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Firaun itu adalah daripada kalangan orang yang melakukan kerosakan. Okey? Orang yang melakukan kerosakan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuan-tuan, kita sambung lagi ayat yang berikutnya. Okey, ayat berikutnya. Ketakutan Firaun ni untuk menerima hakikat yang dia akan dikalahkan daripada Bani Israel ni tuan-tuan. Ketakutan tu Allah Taala sebutlah dekat ayat ni, ketakutan tu tak menyelesaikan. Dia buat sesuatu sebab dia kerana dia takut. Dia nak elakkan daripada takdir itu berlaku. Tapi Allah tunjuk, ni atas dasar iman. Apa yang Allah tetapkan, kamu buatlah apa sahaja, tidak ada orang boleh kalahkan kehendak Allah. Dan itulah yang berlaku pada zaman kita ni. Apa sahaja yang dilakukan oleh Zionis kepada umat Islam tuan-tuan, sebab dia takut benda yang dia dah tahu dan dia yakini, imani ni, umat Islam akan jadi macam ni, dia akan jadi macam ni. Dia buatlah apa sahaja, sekali datangnya takdir Allah, dia tak akan boleh ubah apa sahaja kehendak Allah Ta'ala. Tapi kenapa Allah izinkan benda ni berlaku tuan-tuan? Dia adalah sebagai ujian kepada kita. Kita lah hari ni, berapa ramai yang ambil berat, berapa ramai yang ambil tahu, berapa ramai yang ada kesedaran. Ni ujian untuk kita. Allah Ta'ala uji mereka yang di sana dan Allah Ta'ala juga menguji mereka yang ada di sini. Okay? Sejauh mana kita membaca qunut nazilah di dalam solat kita, doakan kepada saudara kita. Sejauh mana kita menghulurkan bantuan. Ataupun kita duduk sini tenang-tenang, happy-happy, masih lagi berhibur, melakukan maksiat, melakukan kejahatan. Kita boleh tengok tuan-tuan, di situlah adanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tengok dekat sini tuan-tuan. Allah kata apa? Ayat yang kelima. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami wa nuridu, dan kami ni berkehendak. Kata Allah Taala, dan kami ni hendak memberikan annamunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi, memberikan kurniaan kepada orang yang mustata'afin kat sini, orang yang tertindas di bumi Mesir ni. Allah nak berikan kemuliaan. Maksudnya Bani Israel yang Allah Ta'ala telah takdirkan mereka jadi hamba kepada Firaun, hakikatnya kerana Allah nak muliakan mereka nanti. Ini sebab zaman tu berlaku pada zaman Nabi Musa kan. Wa naj'alahum, dan Allah nak jadikan Bani Israel itu a'immah, iaitu sebagai pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahumul warithin, dan Allah nak jadikan Bani Israel itu adalah orang yang mewarisi apa yang dimiliki oleh Firaun dan juga kaumnya. Baik, dekat sini tuan-tuan ada beberapa perkara lah yang kita boleh pelajari. Okey, ini dari sudut ibrah dia tuan-tuan. Apa ibrah yang kita boleh belajar dekat sini tuan-tuan? Ibrah dekat sini menunjukkan kepada kita, pertama, Allah lah Tuhan yang maha berkuasa. Dia boleh muliakan siapa yang dia nak dan dia boleh hina siapa yang dia nak. Sebab itu kita baca doa kunut kita tuan-tuan, innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghina orang yang Allah pimpin. Wa innahu wala ya'izzu man adait, dan Allah tak muliakan orang yang Allah musuhi. Allah boleh mulia siapa yang Allah nak dan Allah boleh hina siapa yang Allah nak. Dan benda tu boleh bertukar bila-bila sahaja. Dan baginda Nabi SAW, bila datang ayat ni, apa yang jadi pada Nabi? Tenanglah. Sebab orang Quraisy yang memimpin Mekah ni, bangsa kezaliman ni, yang melakukan kejahatan ni, macam-macam kerosakan yang mereka buat, baginda Nabi SAW ni, dia ada satu optimis. Okay? Sebab Allah boleh muliakan siapa dan Allah boleh hina siapa pun. Okay? Dan Allah jadikan cerita golongan Bani Israel, Nabi Musa yang ditindas ni, akhirnya dimuliakan. Berlaku tak pada zaman Nabi? Berlakulah tuan-tuan. Orang Mekah yang ditindas, yang beriman ditindas, dijadikan hamba, apa yang berlaku? Mereka hijrah, peristiwa Fatu Mekah, masuk ke kota Mekah, dan mereka pula yang mengawal negara Mekah. Semuanya ini atas dasar iman sebenarnya. Dia qaumi yu'minun, ayat kita bincang tadi. Dia akan menjadi pengajaran pada orang yang yakin saja, orang yang beriman sahaja. Allah Ta'ala dah letakkan sebenarnya satu apa kita kata, satu garis panduan ataupun satu petunjuk dah sebenarnya dalam kehidupan kita. Selagi mana kamu mengikuti, berpaut kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
kamu takkan rasa mustahil. Kamu minoriti ke, kamu golongan lemah ke, golongan hina ke, dia tak lagi dah. Sebab semuanya itu tidak ada masalah untuk Allah Ta'ala memuliakan mereka. Sebab itu Allah sebut wa nuridu. Kami berkehendak jadikan Bani Israel itu dimuliakan nanti. Allah sebut 3. Allah Ta'ala akan berikan kenikmatan, kemuliaan ataupun pertolongan kepada Bani Israel. Kedua, Allah berikan mereka jadi pemimpin. Ketiga, Allah jadikan mereka tu sebagai mewarisi apa yang dimiliki oleh Firaun. Negara dia tu akan dikawal pula oleh Bani Israel. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat sini satu syarat dia, iaitu selagi mana mereka berimanlah, Allah Taala akan berikan seperti itu. Selagi mana mereka beriman, Allah akan berikan seperti itu. Dan itu berlaku pada Nabi. Dan untuk zaman kita, tuan-tuan, begitu juga. Kerana apa? Dari sudut sunnatullah, tuan-tuan, orang yang apabila ditindas paling bawah, tuan-tuan, semua orang dalam keadaan sama, mereka akan bersatu dan mereka akan bangkit bersama-sama. Dan mereka akan memiliki satu roh perjuangan yang lebih kuat kerana mereka pernah duduk di tempat yang paling rendah. Ini fitrah kan? Ini adalah satu sunnatullah. Bila manusia sama-sama, tuan-tuan, jatuh, semua orang tak ada beza dah. Kita semua sama je dan kita sedang memperjuangkan satu benda, dia akan sama bangkit. Dia akan jadi lebih kuat sebab dia dah ada pengalaman ditindas, diseksa. Benda tu memberikan kekuatan kepada mereka. Dan itu yang berlaku kepada Quraisy. Bila orang Quraisy ditindas, mereka hijrah ke Madinah, menjadikan keimanan mereka diakui. Kukuh keyakinan mereka, kukuh kejiwaan mereka kepada agama bersama dengan baginda Nabi. Nabi tak bimbang dah pada orang Muhajirin ni sebab dia akui keimanan dia. Sebab mereka pernah duduk di tempat yang paling bawah sekali. Okay? Dan itulah yang saya rasa benda yang sedang berlaku sekarang ni, tuan-tuan, yang penyiasaan berulang-ulang ni, diserang, nanti reda, serang balik, reda, tuan-tuan. Mungkin kita nampak ni seolah-olahnya Allah mengizinkan benda ni berlaku lah. Dalam sejarah dunia ni Allah izinkan Palestin ni, umat Islam ditindas. Tapi sebenarnya mereka jatuh, tuan-tuan, lalu akan bangkit semula. Dan ini akan membenarkan hadis-hadis baginda Nabi SAW berkaitan tentang akhir zaman lah. Hadis-hadis yang bercerita tentang akhir zaman. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tengok ayat yang ke-6. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lagi, wa numakkina lahum fil ardi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami akan berikan kepada mereka kedudukan yang kukuh fil ardi, di negeri Mesir itu. Allah muliakan siapa yang Allah nak dan Allah jatuhkan siapa yang Allah nak. Bagi pemimpin-pemimpin dunia, tuan-tuan, ataupun siapa-siapa pemimpin pun, bila dia duduk satu jawatan, jangan kata sebab saya kempen bagus, sebab parti saya bagus, sebab saya itu, sebab saya ni. Tidak, tuan-tuan. Kita ni duduk di satu jawatan, kita mengetuai satu kepimpinan ke, tak kisahlah kerajaan negara ke, negeri ke, masyarakat ke, kumpulan ke, kampung ke, apa sahaja. Sebab orang yang duduk sebagai pemimpin ni, dia mesti ada rasa kesombongan. Sebab dia rasa orang bawah dia kan, dia duduk atas kan. Sedangkan dia duduk atas ni, dia berkhidmat untuk orang bawah. Tapi dia akan rasa macam tu. Allah Ta'ala mengingatkan, semua orang yang duduk di atas ni sebagai pemimpin ni, hakikatnya Allah yang memberikan kedudukan. Tuan-tuan boleh tengok kisah Zulkarnain. Tuan-tuan boleh tengok dalam kisah Yusuf, yang Allah lantik dia jadi raja, jadi penguasa. Semuanya Allah Ta'ala sebut, kami yang berikan. Ini menunjuk kalau pemimpin-pemimpin yang membaca Quran, tuan-tuan, dia akan insafi. Kedudukan yang dia dapat, nikmat yang dia dapat adalah kurniaan Allah. Dan kalau dia sedari yang dia dapat itu adalah kurniaan Allah, pastinya apa yang dia laksanakan mestilah mematuhi kepada Allah Ta'ala. Okay? Kita jangan takut. Ada orang, minta maaf saya sebut, tuan-tuan, dia bukan nak cerita benda kempen politik, tidak. Ada orang, dia terlalu menjaga pengundi. Dia terlalu menjaga pengundi sebab pengundilah melantik saya. Tapi dia terlupa, tuan-tuan, siapa yang menaikkan dia, memberikan jawatan itu pada dia, iaitu Allah. Dia kejar pengundi, tuan-tuan, sampai bila-bila pun dia akan penat untuk memenuhi cita rasa pengundi. Tapi cukup
dia mematuhi perintah Allah Ta'ala yang memberikan kuasa kepada dia, Allah lah yang memegang hati-hati pengundi. Okay? Sebab itu, setiap pemimpin ni tuan-tuan, dia kena ingat, kuasa yang dia dapat, kerusi yang dia duduk tu adalah daripada kurniaan Allah. Jadi, kamu kena buat apa yang Allah redha. Dan kamu kena tutup semua pintu-pintu apa yang Allah larang. Okay? Sebab Allah yang memberi kan. Jadi ikuti dan taatilah segala perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Puan Shima. Ini menarik ni. Mamluk di Mesir daripada hamba menjadi pemerintah. Dan benda ni akan berulang tuan-tuan. Sejarah ni akan berulang. Sentiasa akan berulang. Di dalam dunia ni sejarah ni akan sentiasa berulang. Begitulah dengan Bani Israel kan. Dulu dia duduk di bawah, sekarang dia memerintah. Dulu dia duduk bawah, dia akhirnya memerintah. Dan benda tu akan berlakulah kitaran tu sampai bila-bila. Okey? Yang beruntungnya adalah orang yang sentiasa kekal di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, di jalan kebenaran. Baik, kemudian tuan-tuan, Allah sebut apa lagi? Wa nuriya fir'auna wa haman, kata Allah. Dan Allah Ta'ala nak memperlihatkan kepada Fir'aun dan juga kepada Haman wa junudahuma, dan juga kepada ketenteraan mereka berdua ni, minhum ma kanu yahzarun, yang mana mereka bimbangkan kepada golongan-golongan yang mereka tindas ni. Maksudnya apa tuan-tuan? Firaun dan Haman ni dia ketakutan, dia takut dengan bayang-bayang dia lah, istilah kita. Dia takut dengan bayang-bayang dia sebenarnya. Jadi sebab itu dia tindas, memang dia tak bagi muka kat Bani Israel. Dia tindas sungguh-sungguh, dia tindas dan dia tindas. Dan Allah Ta'ala sebutkan sendiri, Allah jadikan benda ni berlaku sebab Allah Ta'ala sengaja nak memperlihatkan lagi, nak perlihatkan pada apa yang mereka takutkan itu bakal menjadi realiti. Sebab tidak ada orang yang boleh melangkaui takdir Allah. Ini sebab keimanan ni. Liqaumi yu'minun tadi tu. Itu sebenarnya kata kunci kita. Benda ni akan bukan berlaku, ni kebetulan Ustaz. Bukan tuan-tuan. Hanya orang yang beriman saja akan meyakini ayat-ayat ni menjadi pengajaran kepada kita. Ayat 6 akan berulang kepada Palestin. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW yang datang Tamim Ad-Dari, bila dia bertanya kepada Dajjal, yang dia jumpa dengan Dajjal tuan-tuan. Dalam hidup manusia ni ada 30 orang jumpa Dajjal secara live. Daripada hadis riwayat Imam Muslim, daripada Fatimah binti Qais. Manusia ni dah temu Dajjal tuan-tuan. Ada 30 orang. Bani Tamim Ad-Dari ni. Dan kalau tuan-tuan ikuti hadis yang panjang tu, ucapan Dajjal ni tuan-tuan, semuanya adalah berkaitan tentang bumi Syam. Berkaitan dengan bumi Syam. Berkaitan tentang kebun, berkaitan tentang mata air, berkaitan tentang sungai Tasik Tibris, Tasik Tabari tu. Semuanya berkaitan tentang bumi tu tuan-tuan. Dia kembali kepada bumi tu. Dia cerita tu patah balik ke situ. Sebenarnya dia nak membenarkan apa yang berlaku sekarang ni adalah untuk membenarkan hadis-hadis baginda Nabi SAW. Dia bukan untuk kita fikir, kenapa ya Allah redha orang Palestin ni diseksa, ditindas. Sebenarnya ini adalah membenarkan keimanan dan keyakinan kita kepada hadis Nabi dan juga firman Allah Ta'ala. Saya sebutkan tadi tuan-tuan, kenapa benda ni berlaku adalah Allah Ta'ala sedang menguji mereka yang mengalaminya, dan jangan lupa Allah juga menguji kita yang tak mengalaminya. Berapa banyak yang kita sumbangkan, berapa banyak yang kita doakan, berapa banyak kita rasa insafi, berapa banyak. Benda ni adalah ujian kepada kita. Ini berlaku di Spanyol tuan-tuan. Ini juga berlaku di Turki di zaman kerajaan Osmaniyah. Ini juga berlaku tadi di Mesir, kerajaan Mamluk. Berlaku berulang-ulang. Maksudnya benda ni berlaku, sentiasa berlaku. Bukan kita kata kebenaran ni telah dijatuhkan, Allah seolah-olah macam redha. Bukan benda macam tu, bukan. Kita tak faham macam tu. Kita fahami pengulangan ni adalah membenarkan ucapan. Allah Ta'ala muliakan siapa yang dia nak, Allah boleh hina siapa yang dia nak. Okey? Baik. Sekarang tuan-tuan, saya nak bawa pada tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan perhatikan dekat sini. Allah Ta'ala highlight perkataan Haman. Tadi Allah cerita tentang Firaun. Lalu Allah cerita tentang Haman. Siapa Haman tuan-tuan? Okey, Allah Ta'ala sebut sini. Allah nak memperlihatkan kepada Firaun dan Haman, apa yang mereka takuti itu akan menjadi realiti dah. Mereka akan,
yang dia tindas Bani Israil ini sebab dia takut Bani Israil ini akan jatuh dengan dia, benda itulah yang akan berlaku pada mereka. Apa yang mereka takut, itulah yang berlaku. Baik. Siapa Haman, tuan-tuan? Siapa Haman? Okey. Satu perkara tuan-tuan kena ingat, Haman ni dia bukan nama orang. Haman bukan nama orang. Okey, ini disebutkanlah dalam beberapa tafsir, Haman bukan nama orang. Haman dekat sini tuan-tuan, dia adalah satu gelaran. Macam Firaun lah, itu gelaran dia. Gelaran. Raja zaman tu kan banyak raja kan tuan-tuan. Setiap raja tu digelar Firaun. Haman macam tu juga. Haman ni adalah satu gelaran yang diberikan kepada timbalan Firaun. Ni ada sebut timbalan Firaun. Firaun ada timbalan Tuhan pun ada timbalan tau, jangan main. Jadi kita dengar kita lucu tuan-tuan sebab macam mana iktiqad tu diyakini macam tu. Okey, dia mengaku dia Tuhan tapi sedangkan dia memperbodohkan diri dia sendirilah Firaun ni. Okey. Haman tu adalah timbalan kepada Firaun. Ada juga yang menyebutkan Haman itu adalah satu gelaran kepada menteri ataupun orang kaya ataupun penguasa yang duduk di bawah Firaun. Saya fahami macam ni tuan-tuan. Firaun yang melakukan kejahatan tu pun Allah hina, dan juga Haman yang mendukung kejahatan dilakukan oleh Firaun pun Allah hina. Betul, dibijak. Okey. Maksudnya apa tuan-tuan kat sini pengajaran dia? Yang melakukan kejahatan pun dihina oleh Allah, yang mendukung kejahatan tu pun Allah Ta'ala akan hina. Betul lah kan? Ada timbalan kan? Tak kuat lah maksudnya. Tak kuat lah tu. Ada timbalan, tak kuat lah tu. Okey. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, kita buat jahat pun jangan, kita mendukung kejahatan pun jangan. Okey, samalah watak macam Firaun, samalah watak macam Haman. Jadi Haman ni dia bukan nama orang dia adalah nama jawatan ataupun gelaran kepada timbalan Firaun ataupun orang kanan kepada Firaun. Baik, saya nak cerita pada tuan-tuan sikit berkaitan tentang Haman. Okey, Haman ni tuan-tuan, ni ada satu kisah. Kalau tuan-tuan tengok di dalam kisah-kisah yang popular tuan-tuan, tuan-tuan akan kenal ada seorang lelaki daripada Perancis. Namanya Maurice. Saya pun tak tahu nama ejaan dia macam mana. Yang ini direkodkan oleh Urkhan Muhammad Ali. Dia cerita tentang seorang sarjana daripada Perancis. Namanya Maurice. Maurice Bucaille. Tak tahu Bucaille macam mana. Ada yang belajar bahasa Perancis ni boleh sebutlah kot. Nama dia Maurice Bucaille. Saya sebut dalam ejaan literal macam itulah. Dia ni adalah salah seorang sarjana Perancis lah. Yang kerja dia duk mengkaji artifak-artifak kuno daripada Mesir. Okay. Tak boleh nak kata treasury. Saya tak tahu yang tu. Tapi Haman ni kalau tengok dalam tafsiran para ulama, antara yang Tabari, Ibnu Kathir, Ibnu Ashur, dia sebut Haman ni adalah orang kanan saja. Itu gelaran orang kanan. Boleh jadi dia menteri kerja raya, boleh jadi dia orang kaya, boleh jadi dia timbalan. Sebab apa? Apa sahaja yang arahan daripada Firaun, Haman yang akan execute. Haman, tolong. Haman je. Azazah Haman. Jadi saya membayangkan, nanti dalam surah Al-Qasas ni ada cerita yang Firaun suruh Haman buat menara tu. Ada suruh Haman juga. Maksudnya Haman ni kira menteri kerja raya lah. Okey, buat tower. Saya nak naik ke langit ni, nak tengok pintu langit lah, nak cari Tuhan lah. Nanti kita akan jumpa dalam surah Al-Qasas. Jadi banyaklah job scope Haman ni. Jadi saya terjemahkan mudah tuan-tuan. Haman ni gelaran kepada orang kanan kepada Firaun. Okey. Terima kasih kepada Bonda Nitsum. Kat situ ada nama Maurice Bucaille. Ni cerita ni popular tuan-tuan. Tuan-tuan boleh search, tuan-tuan boleh carilah, popular. Iaitu tentang sarjana Perancis ni tuan-tuan. Dia ni sangat popular lah di Perancis dulu. Dia ada kaji, ada satu batu sejarah kuno dahulu di Austria. Ada satu muzium tu namanya Museum Hausberg. Nanti saya bacalah kajian dia macam mana sarjana Perancis ni masuk Islam. Dia kaji ada satu nama batu tu namanya Batu Rosette. Batu Rosette. Dia disimpan dekat satu tempat di Austria. Okey. Yang mana batu tu ada tulis melalui tulisan Mesir kuno. Disebut tulisan hieroglif lah.
yang mana ada nama Hamman dekat situ. Seorang yang bernama Hamman yang bertanggungjawab untuk membina Mesir. Dan dia termasuk dalam kalangan orang yang dekat dengan Firaun. Itu batu itulah tertulis nama Hamman tu. Cerita dia, waktu Maurice ni dia kaji tuan-tuan, dan dia jumpa nama Hamman ni sebenarnya dalam Quran. Dia nanya dah terpengaruh dah. Dia baca Quran, dia jumpa nama Hamman ni. Kata Hamman ni dia jumpa. Tetapi waktu dia buat kajian dan dia buat pembentangan tuan-tuan, dia tak quotekan perkataan Hamman tu ada dalam Quran, tak. Tapi dia kata, saya ni tahu orang yang membina pembinaan di Mesir yang canggih manggih ni, dia kata namanya Hamman. Jadi sarjana-sarjana dunia yang ikuti Maurice ni, dia pun terkejut lah, mana dapat nama Hamman ni, pembantu kepada Firaun ni. Lalu dia pun reka tuan-tuan. Ni dia nak uji Dia kata apa? Iaitu saya dapat melalui buku dokumen Arab. Maksudnya orang-orang Arab dahulu, abad ke-7 Masihi sebelum tu, dah ada tulis dah nama Hamman ni. Dah tulis dah. Tapi sarjana ketika itu tuan-tuan menolak. Dia tak percaya. Okey, dia tak percayalah. Dia kata sarjana Arab dahulu dia tak mampu lagi membaca tulisan hieroglif, tulisan Mesir kuno ni. Tak boleh baca. Mereka tak boleh baca tulisan-tulisan tu. Macam mana pula ada dalam dokumen Arab berkaitan nama Hamman? Siapa yang kamu dapat ni? Kamu rujuk mana ni? Waktu itulah Maurice ni meyakini yang Al-Quran ini benar. Sebab Quran turun lebih awal daripada semua benda ni. Yang mana Quran dah sebut tentang nama Hamman. Dan menjadi sebab sebenarnya yang Maurice ni akhirnya memeluk Islam. Dia terkenallah sebagai sarjana Muslim daripada Perancis. Okay? Tuan-tuan boleh baca sejarah dia. Macam mana dia beriman kepada Allah Ta'ala. Kita tak sangka tuan-tuan. Ada orang beriman dengan kisah para Nabi. Ada orang beriman melalui kisah musuh-musuh Nabi. Quran mengubah manusia tuan-tuan. Betapa hebatnya Quran ni sebagai mukjizat. Okey? Ini antaralah cerita yang nama Hamman ni tak direkodkan mana-mana. Bible pun tak sebut nama Hamman ni. Tapi Quran merekodkan tentang Hamman. Nama Hamman ni. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Allah Ta'ala dah letakkan mukadimah yang sangat sempurna kepada kita. Kita dengar pun kita tahu siapa sebenarnya musuh kepada Musa ni. Okay? Sebelum Allah Ta'ala cerita tentang Musa ni, Allah cerita dulu musuh dia. Allah Ta'ala cerita dulu watak-watak musuh yang ada tu. Lalu masuk ayat yang ke-7, Allah Ta'ala bawakan kepada kita flashback tentang Nabi Musa daripada kecil. Okay? Allah Ta'ala bawakan tentang Musa daripada kecil. Okey, apa kisah dia tuan-tuan? Ni kira flashback baliklah. Allah pun kata wa auhayna, dan kami telah wahyukan. Dia diterjemahkan dengan terjemahan yang baiklah ni. Kami ilhamkan. Wahyu dekat sini bukanlah ibu Nabi Musa ni menjadi menjadi rasul ataupun nabi menerima wahyu, tidak. Tetapi wahyu dekat sini adalah ilham. Okey? Allah ilhamkan ila ummi Musa, kepada ibu Musa. Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan dekat ayat-ayat lepas ni Allah Ta'ala cerita tentang ada dua watak. Ada tiga watak. Watak ibu Musa, watak kakak Nabi Musa, dan watak isteri Firaun. Tiga-tiga watak ni Allah tak sebut pun nama dia. Watak-watak ni Allah tak sebut pun nama dia. Allah hanya sebut iaitu ibu Musa, ummi Musa Allah sebut. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala hanya sebut perkataan ukhtihi, kakak Nabi Musa. Yang ketiga, yang Allah Taala sebut hanyalah imra'atun Firaun, iaitu isteri Firaun. Nampak? Kenapa tuan-tuan? Sebab wanita ni dia macam mana? Dia bukan menonjolkan diri dia, menzahirkan diri dia, tidak. Okay, wanita ni dia bukan menzahirkan diri dia, menunjukkan kecantikan diri dia. Tapi wanita ni dia memberi kesan melalui sentuhan dia, melalui peribadi dia. Bukan zahir diri, tunjuk kecantikan dia. Nak jual kereta letak wanita, nak jual sabun mandi pun letak wanita, nak jual shampoo pun letak wanita. Bukan tu, bukan untuk dijadikan sebagai apa kita kata dimanipulasikan oleh manusia, tidak.
Tetapi wanita tu ditonjolkan melalui watak dia. Yang penting adalah watak dia, peranan dia, tugasan dia, bukan diri dia. Okay? Sebab itu watak betul. Sebab itu watak-watak wanita ni disilentkan. Allah diamkan nama-nama mereka. Hanya disebutkan peranan-peranan dia. Dan itu sebenarnya pengajaran kepada kita semualah. Bukan ditonjolkan wanita tu, dimanipulasikan wanita. Tetapi sebenarnya diperkasakan peranan dan tugasan-tugasan dia. Okay? Yang itu yang paling penting. Sekarang Allah Ta'ala sebut Ibu Musa. Yang mana an ardi'ih. Yang mana ibu Nabi Musa ini Allah perintahkan kepadanya iaitu susukanlah Musa ni. Susukan dia dulu. Baik, ibu Nabi Musa ni tuan-tuan, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, dia cerita ibu Nabi Musa ni Allah dah berikan beberapa petunjuk dah sebenarnya keistimewaan dia. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Sebelum lahirnya Nabi SAW ni ada serangan daripada Abraha. Lebih kurang 2 bulan diserangnya Mekah. Nabi Musa ni dia ketika dalam kandungan ibu dia dalam keadaan tak seperti orang yang hamil. Tak nampak macam orang hamil. Sebab saya sebutkan tadi kan, Firaun akan hantar wanita-wanita Kibti pergi masuk ke rumah-rumah orang Bani Israel, pergi cari wanita-wanita yang hamil supaya dia ambil data dan direkodkan. Waktu hari mereka bersalin, dibunuh, disembelih anak-anak lelaki kalau anak tu lelaki. Okey. Jadi ibu Nabi Musa ni terkecuali, dia tak nampak sebab tak nampak dalam keadaan dia hamil. Ini kuasa Allah Taala lah. Sebab itu tak ada orang tahu pun yang ibu Nabi Musa ni akan melahirkan Nabi Musa AS. Tak nampak lah. Okey, jadi bila dah lahirnya Nabi Musa ni, Allah dalam keadaan tentera-tentera Firaun ni akan sentiasa geledah rumah-rumah Bani Israel ni, Allah pesan, an ardi'i, kamu susukan dia. Fa in khifta alaihi, dan janganlah kamu khawatir tentang dia. Jangan kamu bimbang tentang Musa ni. Fa alqihi fil yammi, dan kamu campakkan dia. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini terjemahan, dia sebut perkataan fa alqihi diterjemahkan sebagai lepaskan. Fa'alki ni daripada perkataan alqa. Alqa yulki, iaitu baling. Dia sebut apa? Kita kata lepaskan, buangkan. Itu istilah dia. Digunakanlah. Maksudnya segera. Maksudnya kamu kalau, yelah tuan-tuan bayangkan, kalau kita ada anak, mestilah kita letak elok-elok kan. Benda tu boleh menimbulkan kecurigaan. Jadi macam biasa je, baling je. Apa yang tuan-tuan boleh yakin kat sini? Apa tuan-tuan boleh belajar sini tuan-tuan? Keyakinan. Apa yang Allah tetapkan, follow. Apa yang Allah tetapkan, follow. Yakinlah adanya perlindungan daripada Allah. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau ayah Nabi Musa kata, campak anak kita. Saya percaya ibu-ibu jangan kata campak, suami dia campak. Awas kati je nak campak anak saya, contohlah bergaduh isteri dengan suami ni. Marah kat suami ni, anak saya awak suruh campak-campak. Sebab manusia tak boleh beri jaminan kan, tapi sebabkan ia adalah perintah daripada Allah Ta'ala, diberikan ketenangan kepada ibu Nabi Musa ni, dia pun campak anaknya ke dalam sungai. Okay, dicampak tuan-tuan, fa'alqih. Allah Ta'ala gunakan perkataan alqa dekat situ kan, dibalingkan, dibuang anaknya ke dalam sungai. Wala takhafi, jangan kamu takut. Dia kata janganlah kamu takut. Wala tahzani, dan jangan kamu bimbang. Di sini tuan-tuan menunjukkan kepada kita semua hidup ni berpaut kepada Allah, jangan ada bimbang, jangan ada ketakutan, sebab Allah Ta'ala akan sentiasa ada kebersamaan dengan kita. Di sini ada satu sifat tuan-tuan, iaitu Allah Al-Muhaimin. Di sini ada satu sifat Allah, namanya Allah Al-Muhaimin. Ini kalau kita jumpa minggu depan, nanti saya akan terangkan tuan-tuan apakah yang dimaksudkan dengan nama Allah Al-Muhaimin. Banyak tuan-tuan, kita akan dapat belajar sesuatu nanti. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, inna radduhu ilaiki, dan Allah jamin lepas kamu buang dia, kamu jangan bimbang, kamu jangan takut. Lalu kami kata Allah, inna, sesungguhnya kami ini radduhu, kami akan pulangkan Musa ini ilaiki, kepada kau semula. Wa ja'iluhu minal mursali, dan kami jadikan Musa itu sebagai utusan. Okey. Tuan-tuan dirahmati Allah. Satu, Allah jamin bayi ini dalam perlindungan. Kedua, Allah jamin bayi ini akan dipulangkan.
Yang ini menjadi kelegaan kan bagi seorang ibu. Apa sahaja pun kita, jaminan anak kita ni dalam keadaan selamat, lega dah. Jaminan anak kita kembali pada kita tu melegakan. Tapi Allah tambah lagi jaminan tu. Waja'ilu minal mursalin. Dan kami jadikannya sebahagian daripada utusan. Tuan-tuan kalau tengok dekat sini, perkataan mursalin ni tuan-tuan ada dua. Okey, mursalin ni ada dua. Pertama, mursalin dekat sini Allah jamin Nabi Musa ini menjadi sebagai salah seorang daripada rasul yang Allah utuskan. Sebab ibu dia Bani Israel, dan Bani Israel ni dah bertemu dah dengan para nabi yang sebelum-sebelum tu. Jadi Allah jamin pada ibu dia, anak kamu akan jadi rasul. Tafsiran yang kedua, mursalin dekat sini adalah merujuk kepada anak kamu ni akan diutuskan. Maksudnya dipulangkan semula. Sebab Allah yang peliharakan dia, Allah yang akan memulangkan dia. Dia seperti mana kisah Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub. Nabi Yusuf tu, anaknya itu dibawa ke Mesir untuk tugasan dia. Allah Ta'ala telah tetapkan tugasan untuk Nabi Yusuf. Lalu anaknya itu dibawa pulang semula ke pangkuan Nabi Yaqub. Yang itu menjadi kelegaan kepada ibu Nabi Musa AS. Sebab kisah Yusuf, kisah Yaqub ni masyhur lah dalam kisah Bani Israel ni. Ni datuk dan bapa mereka dulu kan. Jadi cerita tu menjadikan ibu Nabi Musa ni tak teragak-agak untuk lemparkan anaknya ke dalam sungai. Okey, ini cerita yang masyhur pada zaman itu, dan dia akan jadi pengajaran lah kepada kita. Baik, saya berhenti dekat sini tuan-tuan. Insya-Allah kita akan sambung lagi kisah Nabi Musa, dan saya mohon maaf lah agak perlahan dan sedikit panjang perbincangan kita ni sebab dia berkait dengan sejarah. Dan kita akan tengoklah banyak pengajaran-pengajaran yang lain. Okey, terima kasih kepada semua tuan-tuan, dan seperti mana yang ditinggalkan oleh Puan Shima, okey, di dalam grup ni, tuan-tuan boleh tengok di meeting chat tu. Jangan lupa ikuti pada hari Ahad ini jam 3 petang ada cerita tentang LGBT. Oh, LBGT. Okey. Okey, ada cerita tentang LGBT di HQ lah. Tuan-tuan boleh pergi di kawasan USJ. Okey, USJ. Naik kereta api, tuan-tuan naik kereta api, turun ke section 18, sampailah ke USJ. Sampailah ke kami punya HQ. Nanti tuan-tuan boleh ikutilah satu talk berkaitan tentang LGBT. Okey? Bukan USJ, Ustaz. Itu SS18 Subang Jaya. Oh ya, okey, SS18, betul. SS18. SS18. Naik train stesen SS18 kan, Puan Shima? Ya, betul. Okey, nanti naik train SS18. Turun nanti akan nampak ada lok kedai, kat situlah ada PMP. Okey, baik, terima kasih kepada semua. Semoga bermanfaat, menjadi pengajaran kepada kita insya-Allah, dan semoga Allah terimalah amal kita. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.